Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel. Salah satu pendedahan yang amat mengejutkan berkaitan dengan sistem JSBS ini, sahabat semua, didedahkan oleh bekas ahli daripada Global Ikhwan, Global Ikhwan Service and Business Holding. Dan satu lagi yang mengejutkan hari ini berlaku di mahkamah, ya, apabila seorang ahli JSBS ini didakwa berlagak seolah gangster, datang dengan sebegitu rupa, membuatkan ramai yang merasa jelik dan sebagainya. Jadi dua perkara ini, sahabat semua, yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Untuk yang pertamanya, mari kita lihat ya kenyataan media ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Bekas ahli JSBS deda 5 sistem berlawanan dengan negara. Dan yang nomor 3 paling mengejutkan. Jadi apakah itu? Mari kita lihat satu demi satu ya, pendedahan daripada seorang bekas ahli Global Ikhwan Service and Business Holding. Ya, beliau mendedahkan tindakan syarikat perniagaan itu mewujudkan sistem kehidupan sendiri yang berlawanan dari sistem dalam negara. Individu yang hanya dikenali sebagai Raja Suhaimi itu antara lain mendakwa setiap ahli JSBS dipaksa mencari dana untuk memenuhkan tabung jemaah atau syarikat walaupun perlu bekerja sepenuh masa tanpa dibayar gaji. Berikut 5 sistem ya yang diwujudkan oleh JSBS yang berlawanan daripada sistem dalam negara. Yang pertama, sistem maas keperluan menggantikan sistem gaji. Kerja siang malam kena buat macam-macam pekerjaan karena overtime atau dihantar ke luar negara tetapi tidak dapat gaji dalam bentuk duit. Mereka diberikan makan, minum, tempat tidur, diuruskan perkawinan sesama ahli. Banyak yang dizalimi daripada sistem ini. Lebih kepada sistem perhambaan. Orang atasan hidup mewah dengan rumah dan kereta yang super mewah. Orang bawahan nak jumpa suami isteri pun kena tunggu giliran dan diaturkan. Nombor 2, sistem pendidikan cara jemaah. Pembelajaran dalam kelas hanya sekejap. Kadang-kadang tiada pun guru yang mengajar. Silibus pendidikan pun sendiri. Dalam kelas banyak diajar tentang pemimpin. Kelas 4 menanam ketaksuban. Pelajar fardu ain hanya yang asas. Kadang-kadang ulang benda yang sama saja kata-kata dan tulisan pemimpin. Jadi keutamaan dalam sesi pembelajaran. Selebihnya, mereka akan disusun untuk kibrah, pengalaman atau kemahiran diserapkan ke projek-projek syarikat. Sebab itu ada yang berumur 13 tahun sudah bekerja di kilang atau premis. Ada yang kena kibrah keluar dari premis seperti mengedar makanan, majalah dan sebagainya. Bahkan ada yang dihantar berkibrah ke Sabah dan Sarawak sejak umur 14 tahun. Kanak-kanak mereka diletakkan di asrama atau di rumah-rumah amal dan pertubuhan kebajikan di bawah kendalian mereka. Jadi ini antara satu lagi perkara mengejutkan ya, dihantar ke Sabah dan Sarawak. Sebenarnya Sabah dan di Sabah ini sendiri sebenarnya ya banyak perkara-perkara seperti ini yang berlaku dan JSBS ini juga sedang berleluasa ya di Sabah. Jadi kita harapkan pihak berkuasa mengambil tindakan segera sebelum ya menjadi sesuatu yang amat merisaukan kita dengan ajaran yang sesat, dengan fahaman yang ekstrim, menunggang agama dan sebagainya. Alright. So yang ketiga, sistem perkawinan munakahat, ya, dipanggil nikah syari. Ya, kononnya nikah dalam jemaah lebih sah dan diberkati kerana wali yang menikahkan adalah mukmin sejati dan bukan orang luar yang fasik. Dan ada yang kadang-kadang sudah mengandung beberapa bulan baru pergi buat urusan legal dengan Jabatan Agama Islam. Sebab itu ada yang sampai terbinkan Abdullah, terutamanya yang berpoligami. Itu rupanya ya, hari ini sidang media kemarin sebenarnya Ketua Polis Negara mengatakan ada yang bin Abdullah. Rupanya ya mereka amalkan perbuatan ya jelik, perbuatan hina sebelum berkahwin dan sebagainya, berpoligami dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang
amat-amat hina, jelit dan sebagainya, sahabat semua. Kita boleh lihat bagaimana terbaliknya otak mereka ni ya. Berkahwin dan bercerai semuanya atas arahan pemimpin dan jemaah. Bahkan pernah satu jemaah diarahkan bercerai beramai-ramai dalam satu majlis. Kononnya proses didikan yang mujadid. Isteri atau suami serta anak-anak yang telah keluar dan mengkritik kesalahan dan kemungkaran jemaah akan dipisahkan daripada pasangan dan keluarga mereka. Ada yang dibawa lari ke luar negara. Aduh, ini kali lah. Jadi boleh juga dia dianggap ini sebagai pemerdagangan manusia, sahabat-sahabat semua. Seperti mana video yang baru-baru ini ya. Kanak-kanak di premis kendalian JSBS di rotan bertalu-talu hingga mengerang kesakitan selain ditekan dada hingga sesak nafas. Itu antara perbuatan-perbuatan ya yang dibuat ya oleh guru-guru ataupun ahli-ahli dalam JSBS ini. Supaya mereka ni taat dan tidak melawan lah. Mungkin itu yang mereka cuba lakukan. Yang keempat, sistem ekonomi. Projek-projek perniagaan adalah assignment untuk ahli setiap zon-zon dan negeri-negeri. Kebanyakan projek yang dibangunkan dalam zon-zon atau negeri-negeri dipanggil ekonomi strategik untuk menunjukkan kehebatan jemaah di mata masyarakat dan musuh-musuh perjuangan. Sedikit sangat yang menjadi ekonomi komersial yang dapat menjana kewangan jemaah atau syarikat. Setiap bulan akan diadakan majlis khas untuk kutipan duit pada ahli mengikut zon dan negeri. Ahli yang bekerja luar akan top up lebih. Ahli yang sepenuh masa bekerja tanpa gaji pun dipaksa dan ditekan mencari duit untuk memenuhkan tabung jemaah atau syarikat. Kadang-kadang mereka terpaksa memohon bantuan ahli keluarga yang berada di luar jemaah untuk memberikan mereka duit bagi menjayakan assignment masing-masing. Jadi mewujudkan banyak rumah amal dan badan kebajikan juga salah satu cara mereka mendapatkan pendapatan yang banyak daripada masyarakat umum. Itu dia. Yang ketiga yang tadi itu ya, yang amat mengejutkan kita. Dan yang terakhir, sistem mereka iaitu sistem pentadbiran. Pemimpin dan staf kepimpinan adalah yang mereka yang dilantik oleh Rasulullah, Imam Mahdi dan guru mujahid dari alam gaib. Hebat penunggangannya ni. Untuk mengaburi mata kerajaan dan pihak berkuasa, semua staf kepimpinan diletakkan seperti susunan syarikat yang biasa. Ada lembaga pengarah, pengarah negeri dan semua istilah dan pangkat yang biasa seperti syarikat perniagaan yang lain. Susunan pemimpin teratas adalah yang paling tinggi takwa pada zamannya. Mereka layak menjadi wasilah untuk doa dan tawasul ahli dengan menyebut nama mereka. Segala arahan daripada pemimpin wajib ditaati. Waduh, ini kali lah. Mereka sering mendakwa dapat berhubung dengan Rasulullah dalam bentuk yakaza. Ada arahan tertentu kononnya dari Rasulullah dan Imam Mahdi, termasuk rembakan kabinet bayangan daulah. Terdapat juga ramalan-ramalan masa depan yang dikatakan daripada Rasulullah dan Imam Mahdi yang kebanyakan yang meleset dan tidak terjadi. Cukup dahulu sedikit yang saya tuliskan hasil daripada pengalaman sendiri. Ayo bersama kita jauhi dan hindari mereka. Mereka sangat hebat dalam berlakon dan menyembunyikan kesesatan. Bahkan sanggup bersumpah dalam taqiyat tahap tertinggi. Ini antara pendedahan ya daripada seorang bekas ahli Global Ikhwan ini, sahabat-sahabat semua. Satu yang amat-amat mengejutkan kita. Dan satu lagi sebelum saya akhiri adalah ramai yang panas dan juga marah dengan apabila melihat ya gaya gangster ahli JSBS masuk mahkamah. Itu dia. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Jadi kalau kita lihat hari ini, pagi tadi seorang anggota kumpulan Global Ikhwan Service in Business Holding dituduh di mahkamah atas dakwaan mengugut jenayah bekas ahli jemaah yang keluar daripada organisasi itu. Individu yang memiliki 3 isteri dan 10 anak itu, waduh hebat. Individu yang memiliki 3 isteri dan 10 anak itu didakwa melakukan kerja-kerja memburu dan mengugut mana-mana ahli yang keluar organisasi. Di mahkamah, tertuduh berusia 39 tahun itu didakwa menakutkan secara jenayah terhadap seorang wanita berusia 25 tahun dengan ugutan, "Kita tunggu, kami tahu dekat mana rumah suami dan keluarga," katanya. Dan dia didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda ataupun kedua-duanya sekali. Dalam pada itu, klip video berdurasi 6 saat ketika tertuduh hadir ke mahkamah menjadi perhatian media. Tertuduh yang dilihat mengenakan hoodie, memakai topi emas serta bercermin mata hitam, berjalan seorang diri menuju ke bilik mahkamah sambil kedua tangan di dalam poket baju. Gaya berjalan yang dikatakan seperti gangster itu menjadi bualan pengguna media sosial. Ramai menyatakan rasa kurang senang kerana tertuduh sepertinya angkuh dan tidak insaf dengan apa yang berlaku.
Ya, terpaling gangster kah tu, tangan masuk kocek. Demikian antara komen yang ditinggalkan pengguna. Dalam perkembangan lain, identiti individu tersebut yang juga RPU dalam organisasi, iaitu singkatan bagi Remaja Pembela Ummah, didedahkan laman Facebook Scam No One. Jadi menurut pendedahan tersebut, individu yang dikenali sebagai Tuan Reza didakwa menjalankan kerja memukul bekas ahli, melakukan penganiayaan seperti membocorkan tayar dan merosakkan cermin kereta ahli yang keluar daripada organisasi. Waduh, ini sudah semakin hebat. Ini kerja gangster kah ataupun kerja ajaran sesat nih, sahabat-sahabat semua? Ini satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Jadi, terima kasih. Itu antara perkara yang saya ingin kongsikan, perkembangan terkini berkaitan dengan JSBS ini. Seorang bekas ahli mendedahkan bagaimana sistem yang diamalkan oleh JSBS ini begitu sesat, ya, menggunakan apa saja untuk perkara yang mereka lakukan ini tidak dihidu. Tapi syukur hari ini kita dapat melihat, ya, satu demi satu terbongkar. Lagak gangster pula ahli mereka yang di seorang individu, ya, yang mengugut ahli-ahli yang keluar. Wow, ini sudah macam gangster. Jadi kita harapkan di seluruh Sabah ini, seluruh Malaysia, Sarawak ini, ya, kita harapkan bukan saja diambil tindakan tapi haramkan, ya, JSB Holding ini yang saya percaya akan memberikan kekhawatiran, ya, kepada rakyat dengan apa yang mereka lakukan, dengan ajaran sesat yang dilakukan ini, harus diambil tindakan segera. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen, ya, di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.